Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas hari ini, minggu lepas cikgu dah pernah bagi nota berkaitan dengan tanda bacaan, iaitu berkaitan dengan tanda titik dan juga tanda koma. Okey, untuk hari ini seperti mana yang cikgu janjikan, cikgu akan ajar berkenaan macam mana intonasi untuk kita gunakan bila mana ada tanda bacaan tersebut. Okey, tapi sebelum itu, cikgu akan terangkan sekali lagi berkaitan dengan tanda bacaan, iaitu berkaitan dengan tanda titik dan juga tanda koma. Okey. Okey, kita tengok yang pertama adalah tanda bacaan titik. Tanda bacaan titik ini merupakan tanda bacaan yang paling mudah antara tanda bacaan yang lain. Sebabnya, tanda bacaan titik ini dia kita boleh kata setiap akhir ayat memang dia sahaja yang boleh duduk. Maksud kata bila kita dah tulis ayat, kita tulis habis ayat kita, maka yang kita perlu letak last sekali adalah tanda titik. Okay, cikgu tunjukkan contoh di mana contoh ayat yang pertama. Cikgu nak cerita tentang rumah sahaja. Cikgu cuma nak cakap rumah itu sangat cantik. Itu sahaja, tak ada ayat lain. Maka cikgu letakkan titik di akhir sekali. Nampak? Okey, titik di akhir sekali sebab tak ada dah ayat lain. Tak ada dah ayat lain. Okey. Maka kisah cikgu, ayat yang cikgu letakkan ini berakhir di situ, maka titik pun kita letakkan di akhir sekali. Contoh yang kedua adalah saya nak ceritakan tentang saya ini merupakan pelajar cemerlang. Itu saja. Maka ayat yang saya letak, saya pelajar cemerlang. Habis setakat itu saja kisah yang saya nak cerita, maka kita letakkan titik di akhir sekali. Okey. Seterusnya, saya nak cerita berkaitan dengan emak saya. Cikgu nak cerita pasal cantik saja. Maka kita letakkan emak saya sangat cantik. Maka tanda bacaan di akhir sekali juga adalah titik. Sebab hanya ayat itu sahaja yang kita nak cerita dan ayat itu sahaja dalam dalam satu ayat itu je kita nak cerita. Maka titik sahaja yang kita letak. Para pelajar perlu ingat, setiap permulaan ayat kita perlu letakkan tanda huruf besar pada setiap permulaan ayat. Bila dah tanda titik, makna kata ayat yang akan datang selepas itu merupakan ayat yang baru. Maka para pelajar perlu meletakkan huruf besar selepas titik. Okey? Cikgu masukkan sikitlah berkaitan dengan huruf besar dan juga huruf kecil. Okey? Ingat, selepas titik merupakan huruf besar. Sekiranya nak sambung ayat lah. Tapi kalau tak nak sambung ayat pun tak apa. Tapi yang pasti setiap permulaan ayat huruf besar dan setiap permulaan ayat adalah huruf besar dan setiap ayat yang selepas titik merupakan huruf besar. Okey? Okey, cikgu terangkan dekat sini mana setiap akhir ayat wajib kita letakkan tanda titik sebab kita nak bagi tahu ayat itu dah habis dah yang kita guna. Okey. Okey, seterusnya tanda bacaan bagi titik juga digunakan untuk ayat ini. Kita tengok, kita nak letakkan berkaitan dengan masa ataupun waktu. Okey, kita nak cerita pasal masa dan juga waktu. Maka masa dekat sini kita letak, cikgu letak pukul 7 pagi. Maka dekat 7 ini kita perlu letakkan titik juga. Sebab titik juga diletakkan pada masa. Selain kita letakkan pada akhir ayat, kita letakkan juga pada masa ataupun waktu. Okey? Ayat yang seterusnya adalah pada 18 hari bulan 3 tahun 2020, Kerajaan Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Okey. Pada ayat ini, kita letakkan tarikh. Maka, tarikh juga kita letakkan titik. Okey. Selain masa, selain penghabisan ayat, kita letak titik. Selain masa, kita letakkan titik.
tarikh juga kita perlu letakkan titik. Okey, melainkan kalau para pelajar nak letakkan 3 ini sebagai huruf, maksudnya 18 Mac 2020 ataupun 17 Mei ke, ataupun 6 Jun ke, okey, itu tidak perlu diletakkan titik sebab dia kita kira sebagai, contoh kalau kita letak 18 Mei, 18 Jun ke apa kat sini ni, kita letakkan sebagai huruf ataupun perkataan di kat sini, maka tidak perlulah untuk kita letakkan titik. Okey, melainkan kalau para pelajar menggunakan setiap itu adalah angka, maka kita perlu letakkan titik di sini. Okey, ayat yang seterusnya adalah berkaitan dengan okey, kita tengok. Dr. Anita bertugas di Hospital Sungai Petani. Kenapa doktor ini ada titik? Okey, sebabnya adalah titik juga kita letakkan pada jawatan ataupun pangkat seseorang. Okey, contoh dekat sini kita gunakan sebagai singkatan kepada jawatan dia, iaitu doktor. Kalau kamu meletakkan perkataan doktor ini sebagai perkataan penuh, iaitu ejaan DOK, DOR, maka tak perlulah untuk kita letakkan titik. Tapi kalau para pelajar meringkaskan pangkat atau jabatan tersebut, maka perlu untuk kita letakkan titik. Okey, contohnya adalah tuan, puan. Kalau tuan, singkatan dia adalah TN, titik. Kalau puan, PN, titik. Okey, setiap singkatan maka kita letakkan titik. Tetapi untuk para pelajar lebih mudah sekiranya kita hanya menggunakan titik ini, kita gunakan pada ayat yang mudah-mudah sahajalah. Untuk perkataan doktor ini, kalau tak nak kalau para pelajar rasa susah pun tidak mengapa untuk tidak digunakan. Okey, cikgu hanya nak menerangkan, mungkin kita akan buat latihan dan sebagainya. Ada soalan, maka para pelajar dah tahulah macam mana untuk penggunaan tanda bacaan pada setiap jawatan yang disingkatkan. Okey, seterusnya kita tengok pada tanda bacaan koma. Okey, sebelum tu, intonasi bagi tanda bacaan titik adalah merupakan mudah saja. Contohnya ayat, kita gunakan ayat ini. Okey, ayat ni intonasi dia biasa saja. Pada 18 hari bulan 3 tahun 2020, Kerajaan Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Titik. Okey, intonasi dia kita boleh katakan dia hanya dalam senada saja, satu ayat saja. Okey, contoh, saya bertolak ke sekolah pada pukul 7 pagi. Intonasi dia hanya biasa saja. Okey, Dr. Anita bertugas di Hospital Sungai Petani. Titik. Maka begitulah intonasi dia, biasa-biasa je. Ataupun kita tengok contoh ayat dia, saya pelajar cemerlang. Macam tu je intonasi dia. Guru saya seorang guru saya sangat baik. Ataupun bangunan itu sangat besar. Itu saja intonasi suara dia. Tetapi kalau bagi tanda bacaan koma ini ada intonasi yang lain. Kita tengok sekejap lagi. Okey, contoh ayat untuk tanda bacaan koma ini, saya mempunyai pensel, pemadam dan pembaris. Okey, dalam tanda bacaan bagi koma ini, kenapa koma digunakan? Sebabnya dalam satu ayat yang dia nak ceritakan, dia menggunakan banyak sangat perkataan ataupun banyak sangat penceritaan yang sebenarnya benda itu macam mana, dalam satu ayat dia menggunakan terlampau banyak perkataan, dan kita nak tahu perkataan yang banyak tu macam mana, maka kita letakkan koma supaya kita boleh tahu, oh ini ceritanya, oh begini. Okey, contoh macam ni. Dekat ayat ini, okey, dia nak ceritakan dia ada banyak benda, iaitu pensel, pemadam dan pembaris. Okey, kalaulah ayat ini tidak diletakkan koma di sini, dia ada satu, dia ada dua dan dia ada tiga, tak diletakkan koma, maka kita
bacaan dia macam ni. Saya mempunyai pensel pemadam dan pembaris. Kalau untuk orang yang tak tahu apa benda sebenarnya dia ada ni, apa benda sebenarnya, maka kita letakkan tanda bacaan bagi setiap apa yang dia ada ini, maka orang boleh faham, oh, saya mempunyai pensel, pemadam dan pembaris. Nampak? Setiap koma itu intonasi dia ada. Saya mempunyai pensel, pemadam dan pembaris. Nampak? Okay, orang boleh tahulah, oh dia ada pensel, oh dia ada pemadam, oh pembaris pun ada juga. Nampak penggunaan di situ. Seterusnya, ayat yang seterusnya, mak dia nak cakap yang dia pergi pasar, dia beli banyak barang. Tapi kita nak tahu barang apa yang dia beli tu. Dekat sini, kita letakkan mak dia kat sini, mak dia beli kacang, tomato, ayam dan tembikai. Okey, kalaulah orang tu tak tahu pun apa benda kacang semua ni, maka ayat ini kalau kita tidak letakkan koma, maka dia akan jadi macam ni. Emak membeli kacang tomato, ayam dan tembikai di pasar. Orang akan boleh kata, kacang tomato ayam, apa benda tu? Orang kalau tidak diletakkan tanda bacaan, maka ayat itu boleh jadi salah. Okey? Boleh jadi makna yang salah ataupun orang boleh salah faham dengan ayat itu. Maka tanda bacaan ini perlu dan wajib diletakkan dalam ayat supaya orang boleh faham. Maka ayat dekat sini, emak membeli kacang, tomato, ayam dan tembikai di pasar. Nampak? Oh, orang boleh kata, oh mak dia beli kacang, oh tomato pun ada. Orang boleh faham sebab penggunaan tanda koma di situ. Boleh beza dengan tanda titik kan? Okay, seterusnya, dia nak cakap yang dia main dengan Sarah, Siti, Haikal dan Najmi. Kalaulah dia gabungkan, dia tidak meletakkan tanda koma di situ, orang boleh salah faham yang sebenarnya itu adalah satu nama saja. Okay, contoh kita tengok. Kalau kita tak letakkan tanda koma, saya bermain bersama Sarah, Siti, Haikal dan Najmi. Orang boleh faham, dia ni main dengan seorang ke dia main dengan ramai orang. Sebab ada je nama orang Sarah Siti, ada je nama orang Siti Haikal, ada je nama orang yang sekarang gabungan dia panjang-panjang. Tetapi dia nak ceritakan dia ada 4 orang kawan, maka kita letakkan tanda koma supaya orang boleh tahu penceritaan ayat dia. Saya bermain bersama Sarah, Siti, Haikal dan Najmi. Nampak? Dapat kita faham dalam satu ayat ada 4 kawan dia. Okey, dekat sini nampak cikgu bagi penerangan. Kalau dalam satu ayat itu ada banyak penceritaan yang kita nak cerita, seperti cerita-cerita ini, maka kita letakkan tanda koma supaya penceritaan bagi ayat tersebut nampak sangat cantik dan sangat kemas. Okey. Seterusnya, tanda bacaan koma juga kita letakkan pada alamat. Nanti kita akan belajar macam mana cara untuk kita tulis surat pada kawan, macam mana kita nak tulis surat kepada guru besar, ataupun kita nak tulis surat pada ibu bapa kita. Okey. Kalau para pelajar perasan, surat yang sampai dekat rumah atau barang-barang yang pernah sampai dekat rumah, alamat yang ditulis, okey, alamat yang ditulis akan ada tanda koma dekat bahagian 3 ini. 1, 2, 3 akan ada tanda koma. Sebab penggunaan koma dalam ayat bagi alamat adalah seperti ini. Okey, ingat. Dalam alamat, penggunaan alamat diletakkan tanda koma di 3 tempat ini. Okey. Nampak? Dan cikgu dah ada bagi penerangan untuk tulis alamat, tanda koma diletakkan seperti itu. Seterusnya, kita akan tengok bagaimana tanda bacaan bagi koma juga kita gunakan dalam kaedah pantun. Okey, kalau para pelajar boleh nampak, pantun ini sama je kegunaan koma dia dengan alamat tadi. Okey, tengok tanda bacaan. Okey, nampak? Sama saja. Sebab dia dalam satu ayat, dalam satu perenggan ataupun satu ayat, bukan satu rangkap yang sama. Nampak? Okey.
dia nak menunjukkan bahawa penggunaan ayat itu masih ada. Masih dalam satu ayat yang sama, tapi disebabkan dia ditulis sebagai alamat, maka beginilah keadaannya. Okey, kita tengok pantun tadi. Okey, ayat pantun tadi boleh je kalau dia nak letak sini ke sini, disambung dalam satu ayat kan. Tapi disebabkan dia adalah pantun, maka begini keadaan susunan dia. Okey, kita tengok macam mana intonasi suara bagi pantun dengan kaedah tanda koma yang ada dekat sini. Okey. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Nampak? Penggunaan koma dekat situ menunjukkan ayat itu masih ada. Tapi kalau para pelajar letakkan titik terus dekat 3 ayat ni, maka dia tidak akan jadi pantun. Dia akan jadi satu ayat saja. Okey? Dia akan ada 4 ayat lah. Sebab kita kalau para pelajar letak titik 1, 2, 3, 4, maka dia akan jadi 4 ayat. Tapi disebabkan ini adalah pantun, maka kita letakkan koma dekat dia. Maka dia jadi satu ayat, satu rangkap. Okey, dekat situ. Okey, nampak? Okey, untuk menulis pantun, setiap baris akhir itu perlu kita letakkan koma, macam mana yang cikgu tunjukkan ini. Okey, faham? Dan okey, untuk makluman para pelajar, sebenarnya tanda koma dan juga tanda titik ni banyak lagi dalam penggunaan ayat-ayat yang lain. Maksudnya bukan apa yang cikgu tunjukkan itu sahaja, bukan. Okey, sebab dia akan ada banyak lagi. Kalau para pelajar akan belajar, dia akan ada lagi kata hubung, bagaimana penghubungan ayat lain dengan lain kita nak guna tu ada. Titik dia, ada koma dia dekat mana-mana. Itu susah sikit lah, bukan susah. Kalau kita belajar, kita akan tahu, kita akan mudahnya tanda bacaan ini. Okey. Tapi sebabkan kita sekarang dalam kaedah pembelajaran online, maka cikgu nak meringkaskan saja untuk memudahkan saja kefahaman para pelajar sebagai asas dahulu bagaimana tanda bacaan ini. Okey, nanti bila dah buka sekolah, para pelajar datang ke sekolah, cikgu akan ajar dengan lebih mendalam berkaitan untuk penggunaan tanda bacaan dalam satu ayat, dalam satu perenggan, dalam satu kisah, supaya karangan dan ayat para pelajar menjadi sangat cantik dan teratur. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.